Seterusnya kita akan lihat bagaimana kita nak lukis satu bentuk yang dinamakan sebagai poligon ataupun bentuk yang mempunyai banyak sisi. Kita ambil poligon. Okay, and then bila kita dah aktifkan arahan poligon, first kali dia akan minta bilangan sisi, berapa banyak sisi yang kita nak lukis. So dia boleh daripada 3 hingga ke 1025 kalau saya tak silap lah. Okay, 1024. Dia perlu di antara 3 paling minimum dan maksimum 1024 bilangan sisi. So katakanlah untuk first kali saya nak buat pentagon. So pentagon mempunyai 5 sisi. Jadi oleh kerana bila kita buat poligon ni, dia punya sifat tu dia akan mempunyai bilangan sisi, panjang sisi sama, dan sudut di antara dua sisi tu pun akan mempunyai sudut yang sama. That's why bila kita laksanakan arahan poligon, dia akan berpandukan kepada konsep pelukisan dalam bulatan ataupun luar bulatan. Jadi that's why dia akan tanya specify center of polygon, bermaksud pusat poligon tu dekat mana. Okay. Oleh yang demikian saya cuba lukis satu bulatan yang mempunyai center. So saya akan jadikan ni sebagai panduan center poligon lah untuk pentagon tadi, 5 sisi. So saya nyatakan ni sebagai center of the polygon. Dia akan tanya option sama ada kita nak buat inscribe di dalam circle ke ataupun circumscribe about circle. Jadi untuk R10 ni saya akan buat in circle. Jadi saya akan ambil short form I ataupun boleh klik je pada option tersebut. Dan untuk saya tunjukkan apakah perbezaan di antara inscribe dengan circumscribe, saya akan ambil radius bagi circle untuk pentagon ni. Saya akan ambil radius seperti mana radius bulatan ni lah, iaitu 10. Option inscribe in circle, dia akan melukis polygon iaitu pentagon tadi berada in circle, di dalam circle dengan radius circle tu adalah R10. Okay, macam mana pula kalau kita nak lukis untuk circumscribe tadi. So katakanlah yang ni saya nak lukis pula hexagon iaitu 6 sisi. Okay, center of polygon sama juga. Kita nyatakan pusat R12 sebagai pusat polygon iaitu hexagon kita, and then ambil option circumscribe. Okay, sama seperti contoh sebelum ni, saya nak ambil radius bagi circle untuk hexagon ni 12, sama macam radius circle kita 12. Enter. Jadi perhatikan kita punya circumscribe tu dia akan melukis hexagon kita ataupun pentagon ni, sisinya tu berada di luar dan mengenai tangent bulatan R12. Okay, sekali lagi saya tunjuk perbezaan. Sekiranya kita lukis hexagon, okay, sebelum tu saya tandakan ni dengan warna yang berbeza untuk kita nampak perbezaannya. So saya buat arahan polygon, enter number of side masih lagi 6. Cuma kali ini untuk bahagian bulatan kanan ni saya akan lukis menggunakan teknik ataupun option inscribe. Jadi saya masukkan juga R12. Okey, radius untuk circle bagi hexagon ni pun 12 untuk menunjukkan perbezaan. Mana satu inscribe dan mana satu yang mewakili circumscribe. Jadi yang warna merah ni lah yang mewakili inscribe, dia akan lukis hexagon berada di dalam bulatan dengan R12, manakala untuk biru circumscribe masih dengan radius 12, tapi bila guna circumscribe dia akan lukis hexagon tu berada di luar bulatan. Okey. Seterusnya kita akan lihat satu lagi option yang mana kali ini kita gunakan pelukisan poligon dengan teknik menyatakan panjang sisi poligon tersebut. Okey, katakanlah untuk ini kita nak buat oktagon. Jadi untuk oktagon number of side kita adalah 8. Okey, untuk menggunakan teknik kita nyatakan panjang sisi poligon tersebut, kita jangan ambil center lah. Kita ambil satu option namanya edge. So untuk dapatkan pelukisan secara panjang sisi ni, kita kena nyatakan first endpoint dengan second endpoint. So bila kita buat first endpoint, second endpoint, dia akan dapatkan satu nilai panjang lah, panjang sisi bagi oktagon tersebut. Jadi saya dah lukis sebelum ni siap-siap satu garisan yang mempunyai kepanjangan 12. So
saya nyatakan ni sebagai first endpoint, dan perhatikan dia akan membuka oktagon kita dengan sekata. Okay, kalau sampai tahap midpoint ni adalah panjang sisi dia 6 lah. So setiap sisi pada 1, 2, second, third, fourth sampai yang ke 8 sisi tu mempunyai panjang yang sama. Okay, begitu juga kalau kita tarik sampai 12 lah. So setiap sisi tu akan mempunyai panjang yang sama. So kita buat try dimension dulu. Sama. Okey. Dan dengan syarat juga dia akan patuhi sudut di antara sisi tu bagi semua yang terlibat akan mempunyai sudut yang sama. Sebab itu adalah merupakan satu syarat lah untuk kita dapatkan poligon, panjang sisi yang sama dan sudut di antara sisi pun sama. Seterusnya, untuk contoh satu lagi kaedah menggunakan pemasukan nilai panjang sisi, iaitu H. So kali ini saya nak buat mungkin dekagon ataupun yang mempunyai 10 sisi. Okay, jadi ketika program menanyakan berkenaan dengan specify center of polygon, so jangan klik pada mana-mana lokasi untuk dinyatakan sebagai center, tapi kita klik H dan kita nyatakan dua point, first endpoint dan second endpoint, yang membentukkan satu garisan. Dan dari situlah kita kena kenal pasti berapakah jarak yang kita nak buat untuk dekagon tersebut. Dalam kes ni saya telah buat terlebih dahulu satu garisan yang mempunyai kepanjangan 10 unit, tapi dia dalam garisan yang sending lah. So saya ada dua point panduan untuk saya create first endpoint dan second endpoint. Okay, dan kita akan dapat bagi setiap sisi nilai panjangnya adalah 10, manakala sudut di antara mana-mana sisi akan mempunyai sudut yang sama, iaitu 144 darjah. Okey.